Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala habibihil Mustafa basyiran wa nadhira wa hudan lin-nasi jami'a. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian tanda kita mensyukuri atas nikmat hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan rahmat dari Allah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat meneruskan pengisian ulang kaji sinopsis juzuk yang ke-21 bahagian yang kedua, yang mana malam ini merupakan sambungan kepada bahagian yang pertama yang telah pun kita bicarakan pada hari yang sebelumnya. Kita sudah pun mengetahui pada bahagian yang pertama juzuk yang ke-21, yang mana juzuk yang ke-21 ini terdiri daripada 5 surah. Surah Al-Ankabut, alhamdulillah telah kita selesai pada hari sebelumnya. Begitu juga dengan surah Ar-Rum. Malam ini insya-Allah kita akan melihat, mengulang kaji, mengukuhkan lagi pengetahuan kita tentang ayat-ayat, segmen-segmen ayat yang berada di dalam surah Luqman, surah Sajadah dan juga surah Al-Ahzab. Okay. Dalam surah-surah ini, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita akan membincangkan secara ringkas dari sudut nama bagi setiap surah. Kalau sebut tentang Luqman, siapa itu Luqman dan kenapa nama Luqman itu diletakkan di dalam surah Luqman. Begitu juga kita bincang tentang sajadah. Apa itu sajadah? Dan kita juga akan bincang tentang Al-Ahzab, iaitu golongan-golongan yang bersekutu. InsyaAllah, selain dari itu, kita juga akan sama-sama mengulang kaji tentang maqsad surah, iaitu tujuan bagi setiap surah yang kita bincangkan. Dan yang ketiga, inilah yang menjadi perkara besar dalam pengisian ini, iaitu kita ingin melihat apakah segmen-segmen ayat bagi surah-surah yang kita bincangkan. Jadi kita terus memasuki surah Luqman yang merupakan surah yang ke-31 di dalam susunan surah-surah Al-Quran. Jadi sesiapa yang mempunyai mushaf, dia boleh buka Quran terjemahan. Tuan-tuan boleh terus membuka muka surat 411, bermulanya ayat-ayat dalam surah Luqman. Okay. Surah Luqman ini, kalau kita lihat terlebih dahulu kepada tujuan surah. Okay. Surah Luqman, tuan-tuan, kita kena ambil maklum bahawa surah Luqman adalah surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Kalau sebut surah Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah.
Apabila ia surah Makkiyah, ini memberikan kepada kita maklumat awal surah tersebut mesti ada berkaitan tentang isu akidah, isu tentang rukun iman, iaitu beriman berkenaan dengan keesaan Allah, kekuasaan Allah, kemudian ada menyebut tentang hari kiamat, dan sudah pasti juga akan ada menyebut tentang kerasulan. Kita terus pergi kepada melihat tujuan surah Luqman. Okey, nama surah Luqman tu kita sudah sedia maklum, Luqman adalah merujuk kepada seorang lelaki yang memegang karakter sebagai seorang ayah, yang mana karakter Luqman ini Allah Ta'ala paparkan, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita kerana Luqman ini keistimewaannya bukan kerana rupa parasnya, bukan kerana apa pangkatnya, tetapi Luqman ini keistimewaannya adalah kerana Allah telah memberikan kepadanya hikmah. Sebab itu kita selalu dengar orang menyebut Luqman Al-Hakim. Al-Hakim tu bukan namanya, tetapi Al-Hakim itu adalah hikmah yang telah Allah kurniakan kepada Luqman. Jadi daripada nama surah itu, Luqman yang dapat hikmah. Sebab itulah apabila dia bagi nasihat kepada anaknya, nasihatnya tepat pada masanya, tepat bersesuaian dengan konteks. Nasihat dia tu sangat bijaksana. Kenapa? Kerana Allah telah memberikan kepadanya hikmah. Okey. Surah Luqman yang mengandungi 34 ayat ini, maka para ulama mengkaji daripada nama surah Luqman itu, watak Luqman, ayat-ayat dalam surah Luqman ini, maka para ulama seperti mana yang dikemukakan oleh Al-Fadil Dr. Ali Hasan Arfan, beliau mengatakan tujuan surah Luqman ini adalah Allah nak jelaskan kepada kita, kepada semua manusia yang dia merujuk kepada Al-Quran, macam mana nak dapatkan hikmah tu. Seolah-olah Tuhan kata, kalau kamu kagum tentang Luqman Al-Hakim tu, kalau kamu nak jadi macam Luqmanul Hakim tu, surah Luqman ini menerangkan macam mana cara nak dapat hikmah yang Allah kurniakan itu. Macam mana nak dapat kebijaksanaan. Okey. Dan surah ini juga sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang apakah penghalang-penghalang dari kita mendapat hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nak mencari hikmah dari Allah? Kerana kalau kita dapat hikmah ni, seperti kita mendapat ilmu yang sangat dalam. Kita seperti mendapat perkara yang paling berharga. Iaitu apa? Hikmah ni dikaitkan dengan siapa dapat hikmah, dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Dia macam kita bincang dapat rahmat Allah kan. Nak cari berkat dari Allah, nak cari redha Allah. Rupa-rupanya Allah ini pemilik kepada hikmah. Kan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Al-Hakim. Jadi kalau kita nak dapat Al-Hikmah itu, ada Allah Ta'ala nyatakan di dalam surah Luqman. Jadi sedikit sebanyak, permulaan kita masuk surah Luqman ni, kita masuk untuk mencari hikmah. Kalau surah Rum yang telah kita bincang pada hari yang sebelum ini, hari semalam, dan sebelum tu kita bincang surah Al-Ankabut kan.
Apabila kita masuk juzuk yang ke-21, masuk surah Al-Ankabut, kita teringat tentang apa? Ujian. Macam mana nak tempuh ujian? Ujian ada Allah nyatakan dalam surah Al-Ankabut. Lepas tu kita masuk surah Rum. Kita teringat janji-janji Allah yang Allah tidak pernah tak tepati. Okey, masuk pula surah Luqman, kita memasuki untuk mencari hikmah. Okey. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama memasuki segmen ayat bagi surah Luqman. Okey. Surah Luqman ini ayatnya 34, bolehlah dibahagikan kumpulan-kumpulan ayat dalam surah Luqman ini kepada berapa bahagian? Kepada 4 pembahagian. 4 pembahagian itu maksudnya yang pertama, kita jadikan beberapa ayat dalam surah Luqman sebagai pembuka. Okay, kita ambil ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-9. Okay, ayat 1 sampai 9 ni tetap boleh lihat pada muka surat 411. Okay. Permulaan surah Luqman ini Allah memberikan kita kepada tumpuan tentang apa? Tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran sebenarnya. Jadi kita dah nampak dah sedikit. Macam mana nak cari hikmah Allah ni? Macam mana nak jadi bijaksana? Macam mana nak jadi macam Luqman? Dekat pembukaan surah ini ada menerangkan. Kenapa kita kata dekat pembukaan ada menerangkan? Kerana kalau tuan-tuan baca ayat nombor 2, surah Luqman, tuan-tuan akan mendapati Allah mengatakan ayat-ayat Alkitab, iaitu ayat-ayat Al-Quran ini Al-Hakim. Kalau sebelum ni kita jumpa Allah kata ayat-ayat Quran itu mubin, jelas. Tapi kali ni Allah kata tilka ayatul kitabil hakim. Allah kata inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Jadi kita dah nampak dah dapat dah sedikit jawapan dia. Macam mana nak dapat hikmah tu? Jawapannya ada pada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita nak menggali lagi, nak jadi pandai, nak jadi faqih, nak jadi bijaksana, maka ada maklumat itu pada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian setelah Allah menerangkan ayat-ayat Quran itu mengandungi hikmah, mengandungi kebaikan, mengandungi manfaat, Allah menerangkan tentang 2 jenis manusia yang dia berhadapan dengan Quran yang penuh hikmah. Golongan manusia yang pertama, kita boleh jumpa pada ayat 3 hingga 5, 8 dan 9. Kumpulan yang kedua adalah pada ayat 6 dan ayat yang ke-7. Okay, siapa yang pertama tu? Yang pertama itu adalah kumpulan manusia yang dia mencari, mengikuti ayat-ayat yang penuh hikmah. Maka Allah menerangkan apa kesan dia dan apa balasan nak bagi kepada mereka. Kesan ni maksudnya setelah dia membaca ayat Quran, dia dengar, dia ikut, maka akan jadi seseorang itu sangat hikmah. Hikmah dari sudut apa? Apa kesan dia? Kita kena bacalah pada ayat 3 sampai 5 tu. Antaranya apabila dia dapat hikmah Quran tu, orang tu akan jadi orang yang rajin salat, orang yang senang nak tunaikan zakat, orang yang boleh percaya kepada hari kiamat. Itu contohnya. Okay. Lepas tu, orang yang tak nak ikut, tak nak gunakan
ayat Quran tu sebagai panduan, sedangkan ia mengandungi hikmah. Maka Allah menyatakan pada ayat 6 dan 7, ayat 6 dan 7, apa kesan mereka ni dan apa balasan kepada mereka ini. Okay, ini dekat pembukaan surah Luqman. Okay, kemudian kita teruskan dengan ayat 10 sampai ayat nombor 19. Kita boleh rujuk dalam mushaf, dalam Quran muka surat 411 sampai muka surat 412. Okey. Bahagian yang pertama ni, setelah pembukaan tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil peluang untuk mengukuhkan, membuktikan bahawa Allah ini adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sebab tu ayat 10 sampai 19 tu kita tulis tajuk besar dia apa? Dalail, iaitu dalil-dalil keesaan Allah. Okey, maknanya siapa yang dia ikut ayat Quran tu, dia akan nampak dengan jelas bahawa tak ada Tuhan lain, tak ada makhluk lain yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Okey. 10 hingga ayat 11 ini kita boleh bahagikan ia kepada dua. Ada dua cara bagaimana Allah nak menunjukkan bahawa dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak diminta pertolongan, diminta kebaikan, diminta perlindungan, diibadahi. Okey. Ayat 10 sampai 11 Allah kemukakan dari sudut kekuasaannya yang menciptakan. Cipta langit tanpa tiang, cipta bumi, turunkan air hujan, kembang biakkan binatang-binatang, haiwan ternakan. Itu pada cara yang pertama. Allah bagi nampak depan mata manusia ini bahawa nampak jelas, orang boleh nampak langit, orang boleh nampak gunung ganang, orang boleh nampak air hujan yang turun. Bahawa tak ada siapa yang boleh turunkan hujan, yang boleh cipta langit tanpa tiang, yang boleh buat gunung ganang, pasak bumi ni, kalau bukan Allah yang satu. Cara yang kedua, untuk menunjukkan Allah ini Esa, Allah Ta'ala mengemukakan kisah seorang lelaki namanya Luqman. Itu pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Maknanya, cara Allah nak mengemukakan dia itu Maha Esa bukan sekadar yang nampak sekarang pada langit, bumi. Tetapi Allah juga membawa dari sudut bentuk sejarah lalu, iaitu kisah Luqman. Okay. Jadi, untuk kisah Luqman ni, tuan-tuan sedia maklum bahawa kalau nak cari nama Luqman, dia berada pada awal-awal ayat yang ke-12. Kita akan jumpa Allah menyebutkan bahawa Luqman ini, Allah buat apa pada dia? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Allah telah kurniakan kepada Luqman ini adalah al-hikmah. Kerana Luqman dapat hikmah dari Allah lah, maka cara Luqman nasihat anak dia, bijaksananya dia, pandainya dia, itu pada menasihati anaknya. Kenapa? Kerana Allah bagi hikmah. Tetapi yang paling penting sekali, dalam banyak-banyak pesanan Luqman itu, wasiat Luqman itu, Luqman mengingatkan tentang apa? Jangan mensyirikkan Allah. Kalau syirikkan Allah, merupakan satu perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi daripada kisah Luqman tu, dijadikan sebagai bukti bahawasanya sejak dulu lagi dah ada manusia-manusia yang menyuruh kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Cuma kita tak cukup waktu untuk menerangkan satu persatu wasiat Luqman tu apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Maka nak tahu wasiat Luqman tu, kena bermula dari ayat 12 sampai ayat nombor 19. Tapi saya boleh kata umumnya
pandainya Luqman ni, bijaksananya dia menasihati anaknya merangkumi nasihat apa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Okey, itu serba ringkas. Baik. Tuan-tuan, kita lanjutkan lagi dengan kumpulan ayat yang berikutnya. Kita kena tengok ayat 20 sampai ayat nombor 32. Kita boleh jumpa ayat-ayat ini muka surat 413. Okey. Ayat 20 sampai ayat 32 ni, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi nak mengukuhkan tentang Allah ini Esa. Allah selitkan pada ayat 23 sampai ayat nombor 32 dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu Allah telah membuat kecaman bagi mana-mana orang musyrikin yang dia menolak ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Lepas tu dalam masa yang sama Allah mengangkat, Allah memberitahu sifat orang-orang yang beriman, iaitu pada ayat nombor 22. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak, maksudnya saya sekejap ya, bagi saya sedikit waktu. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat apa pujian Allah kepada orang beriman ni, apa yang Allah nak highlightkan tentang orang beriman ni, maka kita kena tengoklah ayat nombor 22 tu. Sebab dalam segmen ni kita dah sebut dah dia punya intisari dia. Mudah je tentang pujian kepada orang beriman. Kenapa dengan orang beriman tu? Kalau kita baca ayat nombor 22, Allah kata orang beriman ni, mereka ini tunduk, patuh, menyerah diri kepada Allah. Mereka ada sifat ihsan dalam beribadat. Mereka bersifat ihsan kepada makhluk. Itu di antaranya. Lepas tu Allah selitkan lagi dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jelas kata puan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita nak tengok lagi, saya nak tahu juga apa bukti-bukti Allah itu Esa. Kita kena bukalah macam ayat, contohnya macam ayat nombor 25, 26, kita akan jumpa Allah cerita tentang cipta langit, cipta bumi. Lepas tu Allah bagi tahu tentang apa? Dia takbir malam, siang, matahari, bulan pada ayat nombor 29. Jadi kena baca daripada satu ayat kepada satu ayat. Okey. Maknanya kalau sampai kepada bahagian yang kedua ni, kita masih lagi menemukan ayat-ayat yang Allah nak menunjukkan bahawa dia itu adalah Esa. Dia adalah satu-satunya Tuhan, lain-lain yang layak untuk disembah. Okey, kemudian kita lanjutkan kepada bahagian yang ketiga. Yang mana bahagian ketiga ini kita jadikan ia sebagai penutup kepada surah Luqman. Kita tidak namakan dia bahagian 3, tapi kita namakan dia sebagai penutup. Kenapa perlu ada penutup? Kerana kalau ada pembuka, mestilah ada penutupnya. Maka penutup surah Luqman ini kita ambil 2 ayat, iaitu ayat 33 dan ayat nombor 34. Okey, 2 ayat ni walaupun dia 2 ayat, Allah memberitahu kepada kita apa hikmah yang kita boleh ambil dari ayat-ayat Quran yang penuh hikmah tu. Jadi kita jumpa, rupa-rupanya cara nak mendapat hikmah, nak mendapat
kebaikan dari Allah, manfaat dan sebagainya, ada dekat penghujung-penghujung surah Luqman ini. Ada antara, kalau yang lain tu yang kisah Luqman itulah juga. Itulah juga di antara macam mana nak dapat kebaikan yang banyak dari Allah. Okey, ambil pada kisah Luqman tadi. Dan dicampur dengan 2 ayat terakhir surah Luqman. Okey, apa hikmah-hikmah yang ada dalam Quran yang boleh kita jadikan sebagai ikutan dan panduan? Okey, dalam nota tu saya telah pun senaraikan. Ada berapa tu? Okey, ada 6. Okey, 6 ni kita ambil daripada 2 ayat saja. Macam mana 6 tu? Okey. Dalam nota ni kalau saya tulis H1, ni tak ada kaitan dengan wabak apa-apa ya. Bukan H1N1. H1 ni maksudnya hikmah yang pertama yang kita boleh ambil daripada apa? Daripada ayat nombor 33. Okey, yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni maknanya kita kena cari jalan, kita kena usaha untuk elakkan diri kita daripada Allah masukkan kita ke dalam api neraka. So kita kena bertakwa. Okey, ittaqu rabbakum. Lepas tu hikmah kedua yang kita boleh ambil, Allah pesan kepada kita. Sebab hikmah ni kalau kita ikut, dia berikan kita kebaikan yang banyak untuk terutama kehidupan kita di hari akhirat. Okey. Hikmah yang kedua yang kita boleh ambil, Allah bagi tahu di akhirat nanti tak ada siapa-siapa pun yang boleh menolong di antara satu sama lain. Anak kepada bapa ke, bapa kepada anak ke, tak boleh untuk menolong mana-mana di hari akhirat. Dekat padang mahsyar tak boleh tolong. Ini kena tengok pada ayat wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidi sampailah hujung ayat. Lepas tu Allah juga menerangkan hikmah yang ketiga. Allah nak bagi tahu, ingat apa yang Allah janji ni semuanya adalah benar. Inna wa'dallahi haqq. Okey, hikmah yang keempat, Allah pesan pada kita ni. So Al-Quran ni penuh dengan hikmah. So Allah pesan kepada kita. Hikmah yang ketiga yang kita dapat dari ayat Quran ini pada penghujungnya surah Luqman ini, Allah pesan jangan terpedaya dengan kehidupan dunia, kata Allah. Kata fala taghurrannakumul hayatud dunya. Okay. Hikmah yang kelima yang ada dalam Quran. Quran bagi tahu kepada kita jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan terakhir sekali, hikmah yang kita boleh ambil dalam ayat Al-Quran, yang ayat-ayat ini memberikan kita kebaikan yang banyak, memberikan kita jadi baik, menjadikan kita selamat dunia akhirat. Hikmah yang keenam, Allah bagi tahu kepada kita, ingat, Allah ini sangat luas ilmunya, sangat mendalam pengetahuannya. Ia ada pada ayat yang ke-34. Yang ayat last sekali Allah bagi tahu, innallaha alimun khabir. Maka selesailah keseluruhan ayat dalam surah Luqman. So moga-moga tuan-tuan dah nampak dah dengan lebih jelas lagi bahawa surah Luqman ini surah yang nak bagi kita ni banyak dapat kebaikan. Surah Luqman ni surah yang bagi kita panduan macam mana nak bahagia nanti hidup di hari akhirat. Ikut segala ayat-ayat yang menerangkan macam mana nak dapat hikmah yang banyak tu. Ambil, tiru, ikut macam pesanan Luqman. Seolah-olah Luqman ini dia adalah bapa kepada kita. Dia pesan kepada kita.
Ingat pesanan-pesanan dia tu. Lepas tu ambillah 6 hikmah daripada ayat yang hujung, 2 ayat hujung surah Luqman. Baik, kita terus dengan surah yang berikutnya, surah Sajadah. Surah Sajadah ni yang kita selalu juga baca dan kita pun biasa dengar ulasan maklumat yang ada dalam surah Sajadah. Baik, tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada segmen ayat, kita kena ingat sekali lagi, kena ambil makluman sekali lagi, kita kena tahu surah Sajadah ni surah Makiyah ke surah Madaniyah. Maka kita akan dapati dia adalah surah Makiyah. Jadi kalau surah Makiyah, ingat, surah itu akan memberikan tumpuan kepada membetulkan akidah, memantapkan iman tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari kiamat. Okey. Surah Sajadah ni, kita tahu ia ada 30 ayat. Okey, daripada 30 ayat itu, kita boleh buat pecahan. Pecahan ayatnya, ada kita jadikan sebagai pembuka, ada kita jadikan ia bahagian 1, ada juga kita jadikan pada bahagian 2, dan ada yang kita jadikan bahagian 3, dan mesti ada penutupnya. So, 30 ayat itu boleh kita bahagikan kepada 4 pecahan kumpulan ayat. Okay, kita tengok dulu kepada pembuka bagi surah As-Sajadah. Okay, 3 ayat yang pertama surah Sajadah ini adalah berkenaan dengan kebenaran wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu orang-orang kafir musyrikin telah menuduh bahawa Nabi Muhammad yang reka ayat Quran ni. Tetapi 3 ayat yang pertama, Allah kata tak perlu ragu lagi bahawa Al-Quran ini memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, apa berkaitan dengan sajadah? Sajadah ni kita tahu adalah tunduk, sujud. Apa berkaitan dengan ayat-ayat dalam surah Sajadah ini? Okay, kita akan bincang sekejap lagi. Okey, kemudian apabila kita baca ayat 4, banyakkan sikit sampai ayat nombor 9. Allah nak memberikan tumpuan kepada membincangkan tentang kekuasaannya, kebesarannya, keesaannya. Itulah ayat 4 sampai ayat nombor 9. Kalau yang membuka tadi pasal Quran, pasal wahyu Quran, tapi pada ayat yang ni Allah nak menunjukkan kekuasaannya, keagungannya. Apabila orang boleh memperakui Allah itu memang agung, memang hebat, memang berkuasa, maka hujungnya akan membawa manusia itu kepada mentauhidkan Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih lanjut, macam mana Allah nak kata dia ni agung, patut diagungkan, Allah nyatakan dalam bentuk menyebut dia cipta apa, lepas tu macam mana dia menguruskan urusan langit sampai ke bumi, dari bumi naik semula ke langit. Itu kena tengok pada ayat 4 dan ayat nombor 9. Okey. Kemudian, jadi kita kena tengok ayat 4 sampai 9 lah. Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata dialah ciptakan awal-awal manusia dari tanah. Allah ciptakan manusia ni. Itu pada ayat 4 sampai 9. Okay, dah selesai untuk ayat 4 sampai 9. Baru kita pergi kepada ayat berikutnya. Ayat 10 sampai ayat nombor 22. Boleh tengok dekat muka surat 415 sampai muka surat 417. Okey. Ayat 10 sampai 22 ni Allah dah bawa pula topik lain.
Okey, topik yang lain ni topik tentang apa? Allah sebenarnya nak fokus tentang hari kebangkitan. Hari manusia dihidupkan kembali. Hari manusia akan dikumpulkan. Jadi kita dapati, oh betul lah kalau surah Makiyah ada cerita tentang keesaan Allah, ada cerita tentang hari kiamat. Oh, bahagian kedua ni tentang hari kiamat ke? Jawapan dia iya. Kalau orang tanya, mana cerita pasal Rasul? Sebenarnya dekat pembukaan tadi ada pasal Rasul. Sebab apa? Sebab kalau sebut wahyu Quran, mesti ada Rasul yang terima dia. Itulah kaitan dengan Rasul juga. Jadi kalau kita baca bahagian kedua ni, oh dah lengkap dah 3 topik itu kan. Pasal Quran, pasal Rasul, cerita tentang ketuhanan, lepas tu masuk cerita pasal hari akhirat. Okey, untuk cerita hari akhirat ini, macam mana nak faham dia, bukan cerita tentang hari akhirat ni Allah nak cerita macam mana kiamat berlaku dari tengok sangka kala, tak. Tapi dekat hari akhirat ini, Allah nak cerita tentang situasi macam mana Allah memberikan balasan. Sebelum tu Allah cerita dulu. Nanti dekat hari akhirat, manusia ni jadi apa? Tenang ke, takut ke? Lepas tu Allah sebut tentang apa ganjaran nak bagi kepada manusia-manusia yang ada 2 jenis ni. Manusia ni 2 jenis je kan? Yang beriman, yang kufur. Jadi ayat 15 sampai ayat nombor 17, tuan-tuan akan mengetahui Allah menyebut tentang apa tu? Tentang ciri orang yang beriman, lepas tu apa balasan nak bagi kepada orang yang beriman ini. Okey, dekat ayat 15 ni lah kita akan jumpa perbahasan tentang nama surah Sajadah. Sebab dekat ayat nombor 15 ini merupakan ayat yang ada tanda sujud sajadah. Jadi ayat 15 ni menjadi apa? Menjadi sumber kepada penamaan surah itu adalah sajadah. Okey, rupanya sujud ataupun sajadah ini, ketundukan, kepatuhan itu memang layak dikaitkan dengan orang yang beriman. Jadi ada 6 ciri orang yang beriman dalam ayat yang ke-15 sampai nombor 16. 6 tu mudah je. Yang pertama, orang beriman ini dia tunduk, dia khudu', dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kharru sujada, dia tunduk, dia sujud. Okey. Ciri yang kedua, mereka ini adalah manusia yang apa? Yang merendah diri. Mereka tawaddu', lawan kepada sombong. Mereka ni tak sombong. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, mereka ni ada perasaan takut. Mereka ada perasaan harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu khaufan wa tama'a. Lepas tu ciri yang keempat apa? Mereka ni sanggup korbankan waktu tidur. Mereka sujud pada Allah, berdiri untuk salat apa? Qiyamul Lail. Lepas tu, mereka ni juga mempunyai ciri apa? Mereka ni ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Dan yang keenam, mereka ini berlaku baik kepada manusia lain dari sudut apa? Menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah beri kepada mereka. Okey. Kenapa sampai orang beriman ni sanggup bangun malam? Kenapa orang beriman ni tak sombong? Kenapa dia sujud? Kenapa dia sanggup nak tolong orang susah sebagai rezeki? Kenapa? Kerana mereka kenal Allah tu. Sebab mereka dah tahu tadi pembukaan dekat surah As-Sajadah tu menunjukkan bahawa Allah ni maha agung, maha berkuasa. Maka sudah pasti dengan Allah ini perlu kita
tunduk dan patuh dan taat. Baik. Lepas tu ayat 18 sampai 22 Allah menceritakan pula apa balasan nak bagi kalau orang itu mukminah dan apa pula balasan nak bagi kepada orang yang fasiqah. Jadi nak tahu dia punya balasannya apa, maka kena tengoklah ayat 18 sampai ayat nombor 22. Tapi kalau nak tahu kalau nak tahu pecahan ayatnya, kalau orang mukmin ayat 19 lah. Kalau orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang kafir, kena tengoklah ayat 20 sampai ayat nombor 22. Jumpalah tentang balasan bagi orang yang fasiqah. Okey, kemudian tuan-tuan, setelah kita dikukuhkan oleh Allah tentang hari kiamat, kita dah sampai juzuk 21 dah tuan-tuan. Surah yang ke-32 dah. Kan, kalau kita baca Quran tu dah muka surat 400 dah. Kita masih lagi diingatkan oleh Allah tentang apa? Keesaannya, kebenaran utusan Allah, kebenaran wahyu yang diturunkan, dan Allah masih lagi mengingatkan kita tentang hari kiamat. Tapi dekat juzuk yang ke-21 ni, Allah dah bawa kita tentang ganjaran-ganjaran dah. Tapi nak dapat ganjaran baik di akhirat, tentulah kena buat sesuatu, antaranya apa? Beriman. Apa ciri-cirinya? Ada sebahagiannya dinyatakan pada ayat 15 sampai nombor 17. Baik. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan bahagian ayat yang lain, iaitu ayat 23. Kenapa ayat 23 ni ada 23? Saya ni dah pening ni. Minta maaf tuan-tuan, saya tersalah tulis. Okey. Bukan 23 hingga ke 23 ya. 23 sampai 25. Kalau baik 23 sampai 25. Okey. Tuan-tuan, ayat 23 sampai 25 ni Allah ulang kembali untuk mengukuhkan kebenaran kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa macam tadi dekat pembuka dah sebut tentang wahyu Quran, ada kaitan dengan Rasul, cerita tentang Allah, cerita hari kiamat. Lepas tu Allah ulang kembali untuk menerangkan dalam surah Sajadah ni tentang Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana kita boleh tahu Muhammad ini benar dia Rasul dari Allah, kalau tuan-tuan baca dekat ayat 23 tu, tuan-tuan akan dapati Allah bawa kisah Nabi Musa. Jadi Allah nak samakan Nabi Muhammad ini macam tujuan Allah utuskan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dapat kitab, Nabi pun dapat kitab. Kalau kitab Nabi Musa digunakan untuk hidayah pada Bani Israel, Nabi pun gunakan hidayah itu untuk umat-umatnya. Baik, itulah bahagian yang ketiga. Tapi kita tinggal lagi ayat 26 sampai 30. So ayat 26 sampai 30 ni, kita nak letak cerita tentang apa? Kalau kita baca, Allah ulang kembali tajuk tentang apa? Keesaan dia dan hari kebangkitan. Tengok Allah, cara Allah susun ayat. Lepas dia cerita, dia ulang balik semula, dia ulang lagi sekali. Dan ditutup surah Sajadah ini menceritakan tentang kekuasaan Allah dan hari kebangkitan. Jadi kita kena tengok macam mana ayat-ayat tu menjelaskan tentang Allah ni berkuasa. Jadi kalau kita nak tahu, kena bacalah ayat 26 sampai 30. Okey, contoh ayat dia, kalau tuan-tuan baca ayat nombor 26, dari sudut sejarah dah ramai
umat-umat terdahulu Allah Ta'ala turunkan azab. Dah ada dah berlaku dah. Tak ada umat-umat dahulu yang boleh lari daripada azab Allah. Itu pada ayat nombor 26. Jadi, kebinasaan umat-umat terdahulu menunjukkan Allah tu berkuasa mengazab. Tak ada seorang boleh elak. Tak ada yang boleh lari. Tak ada yang terselamat. Lepas tu, nak tahu lagi kekuasaan Allah yang lain. Kenalah tengok ayat 27. Yang mana Allah Ta'ala telah pastikan bumi yang kering kontang tu tak ada tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba, boleh ada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang tumbuhkan? Allah. Kalau macam tu, Allah berkuasa lah. Lepas tu, ayat-ayat penutupnya 28, 29 dan 30, Allah cerita tentang hari kiamat. Sebab tu dekat ayat nombor 28, orang-orang kafir musyrikin selalu minta kepada Nabi, datangkanlah azab tu cepat-cepat pada kami. Datangkanlah azab tu. Menunjukkan, tapi azab tu tak boleh datang selagi mana belum kiamat. Maka, ada kaitan tentang hari kebangkitan. Maka selesailah penutup surah Sajadah. Bermakna, kita selesailah surah As-Sajadah secara keseluruhan. Jadi kita tinggal surah apa lagi? Kita hanya tinggal lagi surah Al-Ahzab. Tapi sebelum masuk kepada surah Al-Ahzab, kita kena ambil maklum tentang apa sebenarnya maqsad, tujuan surah Sajadah ni. Okey, surah Sajadah ni mudah je. Daripada nama Sajadah tu, kata kunci dia sebenarnya adalah tentang ketundukan, kepatuhan. Itulah keyword bagi surah Sajadah. Tapi kalau kita buat ayat panjangnya adalah surah Sajadah ni surah yang Allah nak bimbing kita supaya kita sentiasa tunduk pada dia. Takut. Lepas tu bukan sekadar takut, kena ada penuh harap kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu agung. Allah tu dia pencipta dan dialah pentadbir alam semesta. Jadi mudah nak ingat, kalau surah Sajadah ni adalah surah yang berkaitan dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau surah Luqman tadi apa? Tentang apa? Mencari hikmah. Kalau kita belajar dalam surah Ar-Rum, janji-janji Allah yang akan ditepati. Masuk surah Al-Ankabut, pertolongan Allah untuk melaksanakan melalui ujian-ujian. Okey, baru kita masuk surah Al-Ahzab. Okey, apa maksud Al-Ahzab? Al-Ahzab maksudnya adalah golongan yang bersekutu, yang lawan, yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Itulah Al-Ahzab. Okey, Al-Ahzab ni adalah gabungan di antara orang musyrikin dengan orang Yahudi, dan ada juga dikaitkan dengan orang-orang munafik. Itulah Al-Ahzab. Okey. Jadi surah Al-Ahzab ni, kalau kita lihat segmen bagi juzuk yang ke-21, kita hanya lihat sampai ayat nombor berapa? Sampai ayat nombor 30 je lah. Sebab apa? Sebab memang sampai ayat yang ke-30 kan, kita sebut tadi kan? Betul tak? Ke saya dah lupa lah. Sekejap kita tengok mula-mula. Sampai ayat berapa juzuk yang ke-21 ni? Surah apa ni? Surah Al-Ahzab ni. Ayat 30 Ustaz.
Ya, ayat 30, yang mana surah Al-Ahzab ni kita tahu ia mengandungi 73 ayat. Maknanya separuh daripada surah Al-Ahzab ini ia berada pada juzuk yang ke-21. Okay, nanti kita cuba kaitkan daripada satu tujuan kepada satu tujuan surah. Baik. Okey, surah Al-Ahzab ni sebenarnya apa yang Allah nak katakan? Okey. Macam nak tahu kenapa dengan Al-Ahzab tu? Okey, kita kena tengok sembang ayat. Okey, kerana kita hanya ambil 30 ayat, separuh daripada surah Al-Ahzab, maka kita hanya boleh bahagikan kepada dua kumpulan ayat je. Bukan boleh tu maksudnya tak boleh bagi tiga, boleh. Tapi topik yang sangat sesuai untuk dibahagikan ikut kumpulan ayat, kita tengok 8 ayat pertama sebagai pembukaan. Tapi kenapa tak letak tajuk dekat pembukaan tu? Sebab apa tuan-tuan? Begini. Surah Al-Ahzab tuan-tuan ya, kita bukan lagi surah Makiyah tau. Surah Al-Ahzab ni surah yang Allah dah bawa kita mengenang, mengimbau, membayangkan, merasai macam mana Nabi dia sudah berada di Madinah. Masa ni Islam dah kuat dah. Nabi dah ada tentera-tentera yang ramai. Ramai pengikut-pengikut dia. Jadi agak-agak boleh bayangkan tak? Okey. Kalau dia surah Madaniyah, ayat-ayatnya penuh dengan hukum hakam. Penuh dengan hukum hakam. Ada pasal perang, ada pasal orang munafik, ada pasal orang Yahudi. Okey. Oleh kerana itu, 8 ayat pertama ni, dia ada pelbagai topik-topik kecilnya. Sebab tu saya tak letak dekat pembukaan tu nak letak tajuk apa. Okey. Okey. 8 ayat pertama ni, kalau kita pecahkan sikit, ada 4 isu lah. Ini hanya pendekatan yang saya gunakan untuk memahami pembelajaran ulang kaji kita lah. Okey. Ayat 3 pertama, sebenarnya Allah pesan supaya bertakwa dan ikut wahyu. Tuan-tuan tahu sasaran ayat ni sebenarnya tentang siapa? Yang utama, ayat ni sangat berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau Allah pesan kepada Nabi, ia akan juga membawa pesanan tu sampai kepada kita. Masuk je surah Al-Ahzab, baru ayat pertama. Allah dah perintah supaya takut kepada dia, usaha untuk elak dari neraka, dari azabnya, dari kemurkaannya, dan Allah pesan ikut wahyu. Jangan ikut manusia lain. Ikut wahyu. Lepas tu, ayat 4 dan ayat 5, contoh ikut wahyu ni apa? Jangan senang-senang nak menziharkan isteri. Dan jangan meletakkan anak angkat tu macam anak sendiri. Allah Ta'ala telah bimbing orang-orang di zaman itu supaya ubah. Jangan suka-suka nak buat zihar dan menganggap anak angkat itu dibinkan kepada bapa angkat. Tak boleh. Okey. Lepas tu pula, ayat 6, Allah bagi tahu Nabi ni dia bukan orang yang biasa-biasa dengan kita. Orang yang kita kena utamakan dalam hidup kita, nyawa kita, harta kita. Kita kena utamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga isteri-isteri isteri Nabi ni, mereka menjadi ibu-ibu kepada orang-orang beriman. Itu ayat 6. Masuk ayat 7 dan ayat 8, Allah mengingatkan tentang perjanjian setia yang Allah telah ambil bagi semua rasul dan orang beriman. Supaya apa? Perjanjian tentang apa? Taat perintah Allah,
ikut apa yang Allah Ta'ala katakan. Itulah 8 ayat yang pertama. Kan tajuknya macam ada hukum zihar lah, ada cerita tentang kedudukan ahlul bait lah, janji setia lah. Tapi kalau kita nak ringkaskan lagi, sebenarnya dia ada kaitan dengan Nabi. Maknanya dia kaitan dengan Nabi, keluarga Nabi dan juga umat Nabi SAW. Tapi dia ada banyak hukum hakam. Okey. Ayat berikutnya, kita jadikan ia bahagian yang pertama, ayat 9 sampai 27. Bermula muka surat 419 sampai 421. Tentang apa ni? Kita akan jumpa ayat 9 sampai 25, Allah bawa cerita tentang perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab ni, nama lain dia adalah perang Khandaq. Perang yang orang Islam menggali parit yang sangat besar. Itulah nama lain bagi perang Al-Ahzab. Jadi kalau nak tahu macam mana perang Ahzab itu berlaku, macam mana tentera Islam ini hadapi musuh, macam mana musuh boleh lari, kena baca ayat 9 sampai ayat 25. Jadi kalau kita baca dekat ayat 9 tu, Allah cerita terlebih dahulu macam mana Allah tolong tentera Islam untuk mengalahkan tentera yang sangat ramai yang telah bersekutu nak serang Islam ni. Ada yang datang dari atas, ada yang datang daripada bawah. Tapi Allah cakap mula-mula lagi ayat 9. Allah bagi tahu, Allah tolong kamu dengan Allah hantar angin ribut yang merobohkan kemah-kemah, terbang semua tentera-tentera musuh dengan angin ribut. Dan Allah juga telah menghantar malaikat-malaikat yang menakutkan tentera musuh. Walaupun mereka ramai sekutunya, mereka telah melarikan diri. Sebab apa? Sebab Allah tolong. Lepas tu baru Allah cerita macam mana peristiwa masa perang yang buat parit tu, kan berhadapan dengan musuh ni macam mana. Masa tu umat Islam rasa macam sangsi, takut. Umat Islam, lepas tu pula dalam masa yang sama ada pula satu kumpulan manusia dalam tentera orang Islam tu. Siapa dia? Orang munafik yang dia mengapi-apikan, yang dia takut-takutkan orang Islam, sampaikan mereka kata balik, tak payahlah kita berperang ni, nanti mati macam mana. Itu ada sifat orang munafik. Kalau kita nak tahu sifat orang munafik itu dekat mana, dekat ayat 9 hingga 25 ni, kita kena tengok ayat nombor 12 sampai ayat nombor 20. Kita akan tahu tentang sifat-sifat orang munafik. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 12 sampai ayat nombor 20. Sampai ayat 20, bukan 20 sebenarnya juga ya. Sebenarnya sampai ayat nombor 20. Tapi kalau lepas ayat 20, masuk ayat 21 sampai 24, Allah bawa cerita golongan beriman pula macam mana dalam perang Ahzab ni. Ini pasal munafik, ini pasal orang beriman. Okey, lepas tu apa? Baru ayat 25. Ayat 25 ni pasal apa sebenarnya? Hujung sekali ni, perang Ahzab ni. Allah cerita orang kafir lari. Mereka geram sangat. Mereka marah sebab tak dapat nak kalahkan tentera orang Islam yang sedikit berbanding mereka. Itulah ayat nombor 25. Tapi nak cerita, maksudnya macam ni. Budak nak faham macam ni, Saya buat cerita macam ni. Cerita cara macam ni.
Ingat elok-elok, mudah je nak ingat macam ni je. Permulaan perang Ahzab, Allah cerita tentang apa yang Allah tolong. Ayat kat sini. Ayat 9. Ayat 25, Allah cerita tentang macam mana tentera musuh kalah. Itulah segmen ayat bagi 9 sampai 25. Tapi di celah-celah cerita ni, Allah bawa kisah orang munafik, Allah bawa kisah macam mana tentera Islam. Itulah dalam perang Al-Ahzab. Selesai perang Ahzab. Dan ayat 26 dan 27, dua ayat ni Allah cerita tentang Bani Quraizah pula. Bani Quraizah ni siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi inilah yang bersekutu dengan tentera musyrikin. Sedangkan mereka ini telah buat perjanjian dengan Nabi. Kan? Tapi mereka sanggup lupa perjanjian, dia bergabung pula dengan kumpulan lain. Lepas habis perang tu, Allah perintahkan Nabi supaya memerangi Bani Quraizah. Akhirnya Bani Quraizah ini apa? Mereka melarikan diri. Akhirnya menang. Okey. Kalau ikut pembahagian juzuk, kita masih ada lagi baki ayat berapa? 28 sampai 30. Tapi dekat dalam pengisian malam ni saya tak sentuhlah ayat 28 sampai 30. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ayat 28 ni dia dah masuk sebenarnya cerita lain. 28 ni dia dah masuk cerita lain dah. Sebab tu kita tak letak dia bahagian satu. Dia sampai 27 je sesuai bahagian satu. Sebab dia gabung perang Ahzab, perang, topik dia sama. Perang Ahzab, perang Bani Quraizah. Tapi kalau ayat 28, dia sebenarnya duduk dalam kumpulan ayat sampai 59. Ini kumpulan ayat dia yang lain. Yang ni cerita tentang siapa? Ni dah masuk cerita tentang Nabi, keluarga Nabi. Sebab tu kita tak letak dia pada bahagian satu. Ayat 28 sampai 59 ni, nanti kita akan letak dia pada bahagian 2. InsyaAllah besok kita akan cerita. Ya, dia bahagian 2 lah. Tapi sebab dia duduk dalam juzuk lain, maka kita tak letak dia dalam kumpulan ni lah, sebab dia tajuk dia lain dah. Saya sebut ni supaya tuan-tuan tahu macam mana cara membahagikan ayat ni. Macam mana kita nak letak ayat ni pembuka, ayat ni bahagian 1, ayat ni bahagian 2. Macam mana kita nak asingkan ayat dia? Maka kita kena tengoklah topik dia tu tentang apa. Jadi topik tentang perang, kita letak dia sekali tentang perang. Walaupun dua perang berbeza, Ahzab, Bani Quraizah, tapi dia ada rentetan juga. Pasal perang, tengok tema dia. Perang-perang, letak satu bahagian. Tapi ayat 28, walaupun ayat ni masih duduk dalam juzuk 21, tapi sebab dia duduk dalam kumpulan juzuk yang ke-22, dan dia masuk topik cerita tentang siapa? Cerita tentang isteri Nabi SAW, dia dah lain dah. Dia tak ada kaitan dengan perang tadi. Sebab tu kita jadikan dia bahagian lain. So, moga-moga tuan faham mengapa kita tak habiskan saja ayat 28 sampai ayat nombor 30. Maka elok kalau kita letak, kita bincang ayat 28 ni pada juzuk yang ke-22, insya-Allah. Baik. Sebelum kita tamatkan, kita kena dapatkan dahulu maklumat. Surah Al-Ahzab ni surah yang apa tujuan dia sebenarnya? Apa tujuan dia? Okey. Surah Al-Ahzab ni surah yang Allah Ta'ala nak bimbing kita dengan Nabi ni, kita kena taat. Apa Nabi cakap, taat. Apa Nabi perintahkan, percaya. Okey, maknanya
Mudah nak ingat macam ni. Surah Ahzab, percaya dan taat Nabi. Ingat tu je. Percaya dan taat Nabi. Terutama dikaitkan, kalau orang tanya, apa bukti taat? Apa hasil kalau percaya dekat Nabi? Kita ambil nama surah tu. Bukti dia tengok macam mana boleh penang dalam perang Ahzab. Sebab apa? Sebab mereka taat Nabi lah. Mereka percayalah pada Nabi. Nabi kata kita menang, kita akan menang. Mereka percaya. Itulah ringkasan bagi surah Al-Ahzab. Jadi kalau kita gabungkan lima surah dalam juzuk yang keberapa? Juzuk yang ke-21 ni, dia sangat suka untuk buat satu ringkasan yang menyeluruh, tapi kita boleh pendekkan dia macam ni. Boleh juga, cuma tengok macam ni. Sekejap ya. Okey, kan ada 5 surah kan? Juzuk 21. Macam mana nak ingat juzuk 21 ni pasal apa? Okey, Al-Ankabut pasal ujian. Ar-Rum janji-janji Allah. Luqman pasal hikmah. Sajadah ketundukan kepatuhan kepada Allah. Al-Ahzab percaya dan taat Rasul. Macam kena juga kan? Cuba tuan buat apa hubung kait dia. Juzuk 21. Kan juzuk 1 ni kita nak letak macam mana juzuk 1 ni? Kita nak masuk macam mana juzuk 1 ni? Juzuk 1 ni sebenarnya dia ada kaitan dengan ujian juga, betul tak? Ujian Allah, kena tunduk, patuh. Ujian Rasul, percaya dan taat. Lepas tu surah Rum ni, nak tak macam mana? Kita kata, okey, kalau kita lulus ujian, kalau kita percaya Rasul, taat Rasul, tunduk pada Allah, Allah akan tunaikan janji-janji dia. Lepas tu, macam ni nak kaitkan dengan surah Luqman? Tuan faham tak apa yang saya sedang perkatakan dalam isu ini? Tapi paling mudahnya tak mudah juga sebenarnya. Sebab dia sangat tough sebenarnya, sebab kita bincang juzuk. Kalau kita bincang sekadar surah, senang je. Kita dah sebut tadi kan. Tapi sebab kita nak letak dia dalam juzuk tu, maknanya waktu kita masuk juzuk 21 ni, macam mana kita nak ingat? Kita ingat macam mudah je. Juzuk 21 ni kita masuk dalam fasa apa? Fasa ujian, fasa janji Allah, fasa apa? Fasa kepercayaan pada Rasul dan sebagainya lah. Tak apa, nanti insyaAllah. Malam ni tak sempat juga untuk kita bincangkan. Nanti ada beberapa hari sebelum kita masuk Ramadan, dan kita akan tamat sempat insyaAllah sebelum masuk Ramadan, kita akan buat rumusan. Nanti saya akan bantu sama-sama kita letakkan macam dia punya trigger dia, supaya lebih mudah nak ingat. Macam trigger tu macam Ankabut ujian, Ar-Rum janji Allah, Luqman hikmah, Sajadah ketundukan, Ahzab kepercayaan dan taat pada Rasul. Macam tu kita nak letakkan daripada surah Fatihah sampailah surah An-Nas. InsyaAllah pada selepas habis 30 juzuk, kita akan sama-sama meringkaskan, membuat kesimpulan. Baik, sekadar itu je tuan-tuan yang dapat saya bentangkan bagi juzuk ke-21. InsyaAllah besok malam kita sambung juzuk yang ke-22. Tapi seperti pendekatan yang baru ni, kita akan buat 2 malam untuk habiskan 1 juzuk. Maknanya 1 malam bahagian 1. Malam yang kedua bahagian 2 lengkap bagi 1 juzuk. Sebab kalau gabung 1 juzuk saja, gabung 1 malam saja untuk terang juzuk 21 tu memang terkejar-kejar. Jadi maksudnya kita perlukan dalam 2 jam untuk mengetahui segmen bagi setiap juzuk. Juzuk 22 pun kita buat macam tu. Jumaat, malam Sabtu, besok malam juzuk ke-22 bahagian 1, dan kita akan sambung juga nanti pada pagi Sabtu dan pagi Ahad. Tunggu saya keluar poster. Saya bagi tahu tuan-tuan ya. Hari Sabtu Ahad ni kita akan ambil juga slot pagi. 10.30 pagi kita akan habiskan 1 juzuk. Ahad pagi
pun kita habiskan satu juzuk. Malam kita ambil sedikit bahagian supaya kita sempat habiskan sebelum masuknya Ramadan. Sebab lepas Ramadan kita ada tajuk lain. Dan tidak tahu tajuk apa, insya-Allah nanti saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan apa tajuk yang kita akan belajar nanti apabila kita masuk bulan Ramadan. Kelas-kelas kita ni dia berjalan ya sampai malam raya. InsyaAllah biasanya kita biasanya kalau malam raya tu kita tak buat lah, tapi biasanya akan sampai sehari sebelum. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmat kita, Allah berkat kita, Allah lapangkan dada kita, lapangkan urusan kita untuk kita fahamkan lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan, tuan-tuan dan puan-puan? Rahimani wa rahimakumullah, dapat nota untuk juzuk yang ke-21. Nanti boleh ambil nota itu di link drive Google ya, ada diletakkan di bahagian ruangan chat dan juga di ruangan komen di FB page Akademi Tadabbur. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.